Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita dah sampai sehinggalah ayat 14 surah At-Taghabun. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula dari ayat yang ke-15 sehinggalah nanti ayat yang terakhir insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Yang bermaksud sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, melalui ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, innama amwalukum wa auladukum ibtila'un wa ikhtibarun lakum. Sesungguhnya anak-anak kamu itu, sesungguhnya harta-harta yang kamu miliki dan anak-anak kamu, ibtila'un wa ikhtibarun lakum, ia adalah ujian bagi kamu. Kenapa ujian? Kerana kita begitu cinta dengan harta dan anak-anak kita, sehingga kan faqad yahmilunakum ala kasbil haram. Kadang-kadang ia dapat menyebabkan kita melakukan perkara yang haram. Oleh kerana kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap anak, kadang-kadang dapat membawa seseorang melakukan perkara yang haram. Maka tidak jarang kita menemui seseorang sanggup mengambil harta yang haram semata-mata ingin memiliki harta tersebut. Dan tak jarang juga kita menemukan orang dia sanggup melakukan sesuatu perkara yang haram semata-mata nak menyenangkan anak dia. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian bagi kamu. Faqad yahmilunakum ala kasbil haram. Kadang-kadang mereka membawa kamu kepada melakukan perkara yang haram, wa tarki ta'atillah, dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Begitu banyak orang meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala semata-mata sibuk dengan harta, semata-mata sibuk dengan anak. Kita biasa menjumpai orang dan kita bertanya dengan dia, kenapa tak pernah datang ke surau? Kenapa tak pernah ikut kuliah agama? Apa jawapan yang kita dengar? Jawapan yang kita dengar ialah, saya sibuk. Jawapan ni nampak macam jawapan biasa, tetapi sesungguhnya ia adalah satu jawapan yang membawa kesan yang besar terhadap diri seseorang itu. Artinya ia telah disebutkan harta dia daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu jugalah dengan anak. Ramai orang sebab sibuk dengan anak, sebab sibuk nak
bahagiakan anak, akhirnya dia meninggalkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ni Allah Taala sebut, wallahu indahu ajrun azim, ai wallahu indahu thawabun azim. Di sisi Allah Taala ada ganjaran yang sangat besar. Liman athara ta'atahu ala ta'atil aulad wa ala al-ishghali bil mal. Di sisi Allah Ta'ala ada pahala yang sangat besar bagi mereka yang mengutamakan ketaatan kepada Allah berbanding kepada anak-anak mereka dan berbanding sibuk dengan harta benda yang mereka miliki. Ajrun azim, ganjaran yang sangat besar yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ni. Wa hadzal jazaa'ul azim huwal jannah. Ganjaran yang besar yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, itulah dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena sentiasa beringat, harta yang kita miliki, anak-anak yang kita ada, mereka adalah ujian bagi kita. Ada yang lulus, ada yang tak lulus. Siapakah mereka yang lulus itu? Mereka yang tetap mengutamakan ketaatan kepada Allah berbanding sibuk dengan harta dan anak-anak mereka. Dan siapa pula mereka yang tak lulus itu? Mereka yang sanggup melakukan perkara yang haram demi harta dan anak-anak mereka. Dan mereka juga orang-orang yang mengutamakan ketaatan terhadap anak-anak mereka dan sibuk dengan harta mereka berbanding melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Munafiqun, Allah Taala memperingatkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu menyebabkan kamu lalai daripada berzikir kepada Allah. Makna zikir dekat situ bukan semata-mata berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tetapi makna zikir dekat situ ialah jangan sampai lalai daripada melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala disebabkan oleh harta dan anak-anak yang kamu miliki. Dan pada hujung ayat itu Allah menyatakan dengan tegas, wa man yaf'al dzalika, sesiapa yang melakukan yang demikian, artinya dia disebabkan oleh harta dan anak-anak dia daripada melakukan ketaatan kepada Allah, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Merugi dekat dunia dan merugi dekat akhirat lagi. Kalau merugi dekat dunia ni kita boleh cari lagi, tetapi kalau kerugian itu berlaku dekat akhirat, maka tidak ada masa bagi kita, tak ada kesempatan langsung lagi bagi kita untuk mencari keuntungan atau memperbaiki kerugian yang dialami. Oleh kerana itulah kita kena sentiasa mengutamakan cinta kita kepada Allah Ta'ala berbanding cinta kita kepada harta dan anak-anak kita. Memang secara semula jadi pada diri kita manusia ni ada rasa cinta dengan harta, ada juga rasa cinta dengan anak-anak kita. Tetapi itulah yang menjadi satu cabaran bagi kita. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diberi Allah Ta'ala gelaran sebagai Khalilullah. Khalilullah ni bermakna kekasih Allah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan Khalil ini dia adalah menunjukkan cinta yang sangat tinggi. Jadi penyebutan cinta yang sangat tinggi itu ialah Khalil, dan itu Allah Ta'ala beri kepada Ibrahim AS. Kenapa Allah Ta'ala beri gelaran Khalilullah kepada Nabi Ibrahim? Alasan utama dia ialah kerana Ibrahim AS dapat menunjukkan bahawa cinta dia kepada Allah Ta'ala
jauh lebih besar berbanding cintanya kepada Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim lama tak dapat anak. Lama tak dapat anak sampai berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah daku anak yang salih. Lama bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala berilah Ismail alaihi salatu wassalam. Tetapi apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Walamma balagha asyuddah. Ketika mana Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ni, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika mana Ismail alaihi salam ni sudah sampai kepada usia boleh bekerja, membantu Ibrahim dalam usia-usia remaja macam tu, maka Allah Ta'ala pun datangkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam melalui mimpi untuk menyembelih Ismail alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim memberitahu kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni araka fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi melihat engkau aku sembelih, apa pandangan engkau? Ismail seorang anak yang saleh, anak yang dididik mempunyai akhlak yang baik. Dia pun menjawab kepada Nabi Ibrahim, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Akhirnya sepakat Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ismail juga sudah redha untuk disembelih kerana beliau tahu itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku? Falamma aslama wa tallahul jabin. Ketika mana mereka berdua sudah berserah diri dan sudah hendak menyembelih Ismail, datanglah seruan daripada Allah Ta'ala, qad saddaqtar ru'ya, qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Kemudian, inna hadha lahuwal bala'ul azim. Sesungguhnya ini hanyalah satu ujian yang sangat besar untuk engkau. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam lulus dengan ujian itu. Akhirnya Nabi Ismail alaihi salatu wasalam digantikan Allah Ta'ala, wa fadainahu bidhibhin azim, digantikan dengan sembelihan yang lebih besar, iaitulah kambing dan yang seumpamanya. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ni menjadi satu contoh bagi kita bagaimana kita sepatutnya mengutamakan cinta kita kepada Allah Ta'ala berbanding kepada anak kita sendiri. Jangan sampai rasa sayang, rasa cinta kita dengan anak-anak kita menyebabkan kita lalai daripada melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang dia tidak akan merasakan lazatnya iman, sebab orang beriman ni dia ada beriman tetapi tidak merasakan kelazatan iman tu. Dan ada orang beriman dia merasakan betapa lazatnya iman tu. Saya bagi contoh. Ada orang sembahyang. Dia sembahyang tidak menikmati sembahyang tu. Sebab tu dia sembahyang dengan tergesa-gesa, dia rasa macam berat, dia rasa nak cepat selesai. Kenapa? Dia tidak ada menikmati sembahyang tu. Sebaliknya, ada orang-orang pilihan Allah, mereka sangat menikmati sembahyang tu, sehinggakan dia sentiasa berusaha untuk melamakan sembahyang dia, membaca ayatnya dengan baik, menyempurnakan rukuk dan sujud dia. Kenapa? Sebab dia menikmati. Iman juga macam tu. Ada orang merasakan kelazatan iman dan ada yang tidak merasakan kelazatan iman. Siapa yang merasakan kelazatan iman tu? Salah satu cirinya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ialah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berbanding selain daripada keduanya. Bahkan dia lebih mencintai Allah dan Rasul berbanding dirinya, berbanding kedua ibu bapanya, berbanding harta benda yang dia miliki, berbanding anak-anak yang dia miliki. Kalau itu sudah dilakukan, maka seseorang akan dapat merasakan betapa lazatnya, nikmatnya iman yang ada di dalam hati dia. Baik, kita teruskan ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya supaya kamu, dan dengarlah akan pengajarannya, serta taatlah akan perintahnya, dan belanjakanlah harta kamu, serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Selepas Allah menyatakan pada ayat sebelum ni, harta dan anak-anak adalah ujian bagi kita, dan ganjaran di sisi Allah adalah lebih besar, lebih baik jika kita melakukan ketaatan kepadanya. Maka pada ayat 16 ni Allah Ta'ala datangkan perintah untuk bertakwa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Takwa bererti imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan tegahan-tegahan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni mastata'tum. Mastata'tum ni artinya adalah sedaya supaya kamu. Wa yuqayyidu dhalika bil istita'ah wal qudrah. Maka perintah takwa dekat sini Allah Ta'ala kaitkan dengan kemampuan dan kuasa kita. Fahadihil ayah, maka ayat Allah Ta'ala ni tadullu ala anna kulla wajibin ajaza anhu al-abdu annahu yaskutu an. Maka ayat ni menunjukkan bahawa setiap kewajipan yang tidak mampu seorang hamba melakukannya, maka gugurlah kewajipan itu daripada dia. Contohnya apa? Contohnya, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk pergi haji, tetapi kita tak ada kemampuan. Tak ada kemampuan ni mungkin disebabkan harta tak ada, mungkin juga disebabkan kita tak dapat giliran lagi, mungkin juga disebabkan keadaan kesihatan. Maka kewajipan itu gugur daripada kita. Kenapa? Sebab kita tak mampu. Maka perintah takwa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran dikaitkan Allah Ta'ala dengan istita'ah, dengan kemampuan kita. Ya. Wa annahu idza qadara ala ba'dil ma'mur wa ajaza an ba'dihi fa innahu ya'ti bima yaqdiru alayh wa yaskutu anhu ma ya'jizu anhu. Begitu juga sekiranya kita hanya mampu sebahagian, ya, ada satu perintah Allah Ta'ala, kita hanya dapat melakukan sebahagiannya, sedangkan sebahagian yang lain kita tak mampu. Maka lakukanlah apa yang kita mampu, dan yang kita tak mampu tu dia akan gugur daripada kita. Apa contohnya? Contohnya ialah semasa kita bermusafir. Semasa kita bermusafir, ada kerenganan dalam bab sembahyang, ya. Ada kerenganan dalam bab sembahyang yang kita kenal dengan qasar, ataupun ada juga jamak, ya, atau kedua-dua sekaligus, jamak dan qasar, ya.
Baik. Qasar tu apa dia? Qasar tu meringkaskan. Sembahyang yang 4 rakaat kita boleh ringkaskan kepada 2. Zuhur sepatutnya 4 jadi 2. Asar sepatutnya 4 jadi 2. Isyak sepatutnya 4 jadi 2. Boleh kita ringkaskan. Ya. Selain daripada qasar ada jamak. Jamak ni ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak tu apa dia? Jamak itu ialah menghimpunkan 2 waktu sembahyang dalam satu waktu. Contoh, kita menghimpunkan sembahyang zuhur dengan asar. Kita buat misalnya pada waktu zuhur, maka disebutlah dia sebagai jamak takdim. Ya, atau sembahyang zuhur dengan asar tu kita buat pada waktu asar, maka disebutlah dia dengan jamak takhir. Jamak ni boleh kita gabung sekaligus dengan qasar. Contoh, zuhur dengan asar kita lakukan pada waktu zuhur. Kita himpunkan pada waktu zuhur, dan semasa kita melakukan itu, kita jamakkan kedua sembahyang tadi tu, kita boleh qasarkan. Maka zuhur kita buat 2 rakaat, asar juga kita buat 2 rakaat. Dahlah dia jamakkan, dikurangkan lagi jumlah rakaat dia. Kenapa Allah Ta'ala syariatkan itu? Kerana semasa orang bermusafir, dia menghadapi kesukaran. Ya, untuk melakukan sembahyang itu dengan sempurna seperti dalam keadaan tidak bermusafir, bagi setengah orang itu sukar. Apatah lagi zaman dahulu, itu sukar. Ya, maka diberi Allah Ta'ala lah keringanan yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, maka kita mampu 2, buatlah 2. Artinya kita qasar. Kita mampu menghimpunkan 2 solat itu dalam satu waktu, maka lakukanlah. Itulah yang disebut dengan jamak. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Allah Taala ni seperti firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kamu tentang suatu perintah, maka lakukanlah mengikut kemampuan kamu. Ya, lakukanlah mengikut kemampuan kamu. So, Islam ni sebenarnya dia agama yang tidak memberatkan. Agama yang datang dengan semangat kemudahan. Maka setiap kali ada kesukaran dalam melakukan satu perintah, maka kita dapat keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinu yusrun. Agama ini adalah agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kita dan Allah tidak menginginkan kesukaran bagi kita. So oleh kerana itu, dalam melakukan perintah Allah, lakukan sedaya supaya yang kita mampu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak menyukai orang-orang yang cuba melakukan ketaatan melebihi daripada kemampuan mereka. Pernah ada suatu ketika seorang sahabat, dia kata dia nak puasa tiap-tiap hari, disebut dengan puasa wisal, tetapi Nabi SAW melarang dia. Maka Nabi kata, kamu cukup puasa 3 hari sebulan. Dia kata, saya mampu wahai Rasulullah. Kalau begitu, kamu tambahkan puasa sunat yang lainnya. Dia kata, saya mampu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sebut, kalau macam tu, kamu puasa sehari, berbuka sehari. Itulah puasa Daud, puasa sunat yang paling baik. Dia kata, saya mampu lagi wahai Rasulullah, saya mampu puasa tiap-tiap hari. Tetapi Nabi kata, tak boleh. Tak boleh. Ya, maka tidak boleh kita melakukan ketaatan melampaui daripada kemampuan kita. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wasma'u, dan dengarlah. Perintah pertama, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya supaya kamu, wasma'u, dan dengarlah. Apa yang mesti didengar itu? Ma ya'idhukumullahu bih. Apa yang Allah nasihatkan kamu dengannya. Wa ma yashra'uhu lakum minal ahkam, dan apa yang Allah syariatkan bagi kamu daripada hukum hakamnya. Makna mendengar dekat sini bukan sekadar dengar dengan telinga,
tapi dengarlah dengan hati, dengarlah dengan akal fikiran kita, baru kemudian wa ati'u, dan taatlah. Artinya taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul fi jami'i umurikum, dalam semua urusan-urusan kamu. Selepas itu Allah perintahkan wa anfiqu, dan berinfaklah. Jadi pertama perintah bertakwa, yang kedua perintah mendengar nasihat, perintah untuk taat, yang keempat wa anfiqu, perintah untuk membelanjakan, menginfakkan, ya, harta yang dimiliki, minan nafaqatis syar'iyyah al-wajibah wal mustahabbah, sama ada nafkah yang wajib, infak yang wajib, ataupun infak yang sunat. Infak yang wajib ni dia seperti zakat lah. Kalau yang sunat tu dia seperti infak biasa, wakaf, sedekah dan lain sebagainya, ya. Allah Ta'ala sebut khairan li anfusikum, itu lebih baik bagi kamu. Maksudnya menginfakkan harta, sama ada yang baik, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, yakun dhalikal fi'lu minkum khairan lakum fid dunya wal akhirah, itu akan lebih baik bagi kamu dekat dunia dan akhirat. Kenapa? Fa innal khaira kulluhu fi imtithali awamirillahi, kerana setiap kebajikan itu ada pada ketaatan terhadap perintah-perintah Allah, wa qabulu nasaihihi, dan menerima nasihat-nasihat Allah, wal inqiyad li syar'ihi, taat kepada syariat-syariat Allah, ya. Wasyarru kulluhu, dan keburukan itu semuanya fi mukhalafati dzalik, ketika melakukan perkara yang berbeza dengan perintah Allah Ta'ala tadi. Maka kemudian Allah Ta'ala sebut pada hujung ayat ni, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya, ya. Sesiapa yang diselamatkan Allah daripada keburukan bakhilnya, kedekutnya, maka dialah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Syuhha dekat sini adalah bermakna kedekut, tapi kata para ulama, ia bukan sekadar kedekut biasa, tetapi kedekut yang sangat melampau, sehinggakan dia sanggup mengambil apa sahaja supaya dia mempunyai harta yang banyak. Halal haram dia tak kisah, yang penting dia kumpul harta sebanyak-banyaknya. Selepas dia kumpul, dia tak mahu memberi sedikit pun daripada situ. Maka ini adalah punca kepada banyak keburukan, asal kepada banyak keburukan. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala sebut wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa orang yang dibebaskan daripada sifat bakhil dia tadi, maka dialah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Kerana sifat bakhil, sifat kedekut itu antara sifat yang membawa seseorang kepada keburukan, sedangkan sikap suka memberi itu antara amalan yang membawa seseorang kepada pelbagai kebajikan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 17, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, nescaya Allah melipat gandakan balasannya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah amat memberi penghargaan dan balasan kepada golongan yang berbuat baik, lagi maha penyabar untuk memberi peluang kepada golongan yang bersalah supaya mereka bertaubat. Pada hujung ayat 16 sebelum ni, Allah perintahkan untuk menginfakkan sebahagian daripada harta yang dimiliki di jalan Allah, dan Allah Ta'ala menjelaskan bahaya atau keuntungan orang-orang yang sanggup membebaskan diri dia daripada sifat kedekut. Maka pada ayat 17 ni Allah menjelaskan keutamaan orang-orang yang mahu memberi pinjaman kepada Allah. Allah Ta'ala sebut in tuqridullaha qardan hasana, jika kamu memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Maksudnya dekat sini ialah
infak. Ya. Kenapa disebut pinjaman? Orang yang memberi infak di jalan Allah Ta'ala tu sama dia seperti memberi pinjaman kepada Allah, yang mana Allah pasti akan ganti. Kalau ada orang pinjam wang, wajib dia untuk ganti. Maka kita berinfak di jalan Allah sama seperti kita memberi pinjaman kepada Allah yang wajib Allah Ta'ala ganti. Maka tidak ada satu infak yang tidak diganti oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah ganti berlipat-lipat kali ganda. Tetapi dekat sini Allah Ta'ala mensyaratkan qardan hasanan. Qardan hasanan dekat sini maknanya kata setengah ulama' ialah pertama yang dia infakkan itu berasal daripada yang halal, harta yang halal. Kalau seseorang berinfak tetapi infak tu berasal daripada harta yang haram, juga tak ada nilai dia. Mesti yang diinfakkan tu daripada harta yang halal. Kemudian yang kedua, dia infakkan harta itu ikhlas semata-mata nak cari redha Allah Ta'ala, bukan maksud yang lain-lain. Maka yudha'ifhu lakum, maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan bagi kamu. Ya, bi'ashri amsalha ila sab'imi'ati di'fin ila at'afin kathirah. Allah akan lipat gandakan kepada 10 kali ganda, bahkan sampai kepada 700 kali ganda, sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Itu ganjaran yang pertama. Dengan sebab seseorang menginfakkan harta dia di jalan Allah, ya, dari harta yang halal dan dilakukan dengan ikhlas, maka Allah beri dia ganjaran berlipat-lipat kali ganda. 10, minimum 10 sampai 700 kali ganda, bahkan mungkin lebih daripada itu lagi. Sebab itulah jangan rasa kedekut menginfakkan harta di jalan Allah. Jangan fikir kita merugi sebab kita infak harta kita di jalan Allah Ta'ala. Ya. Maka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa sadaqatum min mal. Sedekah yang kau beri di jalan Allah tidak pernah mengurangkan hartamu. Bahkan ialah yang menyebabkan hartamu bertambah, bertambah dan bertambah. Kemudian ganjaran berikutnya, wa yaghfir lakum bisababil infaq was sadaqah. Dengan sebab infak dan sedekah yang kamu buat, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu. Fa inna adh-dhunuba yukaffiruha Allahu bis-sadaqat wal hasanat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dengan sebab sedekah dan amal-amal kebajikan yang kamu lakukan. Wallahu syakurun halim. Dan Allah Ta'ala Maha Syakur. Ya. Syakur artinya Allah Ta'ala Maha menerima amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh hambanya dan memberi ganjaran melebihi daripada apa yang mereka perbuat. Itu makna daripada syakur. Allah Ta'ala Maha menerima amal-amalan yang dilakukan oleh hambanya, bahkan Allah memberi ganjaran melebihi daripada apa yang mereka buat. Oleh kerana itulah sesiapa yang berinfak di jalan Allah, Allah bagi ganjaran berlipat-lipat kali ganda. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala mempunyai sifat syakur. Selain Allah Ta'ala mempunyai sifat syakur, Allah Ta'ala juga mempunyai sifat halim. Halim ini maknanya la yu'ajilu man asahu. Allah tidak segera mengazab orang yang melakukan maksiat kepadanya. Bahkan Allah Ta'ala tangguhkan bahagian daripada sifat halim Allah Ta'ala kepada mereka. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Sekiranya Allah Ta'ala mengazab setiap orang yang melakukan dosa di atas dunia ni, maka sudah tidak ada lagi seorang pun yang tinggal di atas dunia ni. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala melewatkan azab itu kepada mereka sampai masa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ayat yang ke-18, ayat yang terakhir, alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Allah Ta'ala itu juga Maha Alimul Ghaib, Maha mengetahui yang gaib. Maka ketika engkau menginfakkan hartamu, walaupun mata manusia tidak melihat, tidak ada orang tahu, jangan rasa kecewa, kerana Allah Maha mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala melihat itu, Allah Ta'ala mengetahui itu. Tidak ada satu perkara yang kita sembunyikan atau disembunyikan oleh manusia, melainkan diketahui oleh Allah Ta'ala. Wasyahadah.
dan Allah juga maha mengetahui segala yang syahadah, segala yang nyata, yang tampak. Kalau yang ghaib sahaja Allah Ta'ala tahu, apatah lagi yang syahadah. Al-Aziz, Allah Ta'ala maha perkasa, tidak ada sesiapa pun yang dapat mengalahkannya, bahkan dapat mengalahkan sesiapa pun. Al-Hakim, dan Allah Ta'ala Rabb yang maha bijaksana, sehinggakan tidak ada satu keputusan Allah melainkan ada hikmah di sebalik keputusan tersebut. Itu saja kuliah kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah At-Taghabun. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung kepada surah At-Talaq pada kuliah yang akan datang. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa kurniakan keberkatan ilmu kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan setiap ayat-ayat Allah Ta'ala yang kita bahaskan. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.